بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, kita menyambung semula daripada pembacaan kita di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, yang mana kita terhenti pada kuliah yang lalu berkaitan dengan ataupun hadis bab alamatul iman hubbul ansar. Bab menyayangi ansar adalah tanda keimanan ataupun menjadi tanda keimanan itu adalah dengan mencintai ansar radhiyallahu anhum ajma'in. Dan itu menjadi satu tanggungjawab kita dalam membela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila dalam penghujung tahun lepas isu perbincangan dengan berkaitan dengan Syiah timbul, dan perbincangan sama ada Syiah adalah sebahagian daripada Islam ataupun sebagainya, menjadi perkara yang sangat hangat dibincangkan, sama ada yang jahil ataupun yang alim. Yang mengikat ataupun yang paling kita mohon pada Allah supaya kita dijauhkan adalah ta'assub. Membela maruah para sahabah melangkaui daripada keimanan kepada kumpulan ataupun parti. Dan kita perlu meletakkan tidak ada sesiapa yang boleh untuk mengangkat manusia yang lain seakan-akan manusia itu tidak melakukan kesilapan, bahawa tindakan dengan mentakdiskan, mensucikan sebahagian orang agama ataupun orang politik dalam isu Syiah adalah perbuatan yang boleh membawa kepada kekufuran. Pada kekufuran. Maka kenapa di kalangan para pelajar hadis, para ulama hadis, bahkan mereka yang mengenali tentang Syiah itu, melalui kitab-kitab mereka akan merasakan naratif, cara pembacaan dan cara pemahaman terhadap Syiah yang cuba untuk diterapkan pasca serangan Iran kepada dunia Islam, terutama di Syria. Beberapa hari lalu sudah mula kekacauan yang dimulakan oleh kelompok Syiah di Bahrain. Mereka sudah mula untuk menembak dan membunuh orang. Dan itulah apa yang disebutkan oleh Khamenei, pemimpin agung agama mereka di Iran, ketika ijtima' perhimpunan kononnya takrib yang berlaku pada bulan Disember tahun lalu. Mereka mempunyai khatib rasmi dengan menyatakan hani'an lakum, tahniah kepada kamu, bitahriril halabi minal musyrikin, dengan membebaskan Halab daripada orang-orang musyrik. Maksud dia siapa? Ahli sunnah. Itu yang diucapkan di dalam pertemuan di sana. Sebab itu kenapa ramai di kalangan para asatizah dan juga mereka yang berada di Malaysia mengkritik mereka yang pergi ke sana.
Ketika itu mereka menghina dan juga mencaci maki. Dan sahabah adalah segala-galanya bagi kita. Ada orang kata kita tak boleh nak sesatkan Syiah. Saya kata bahkan dia boleh untuk dikufurkan. Yang saya kata bukan penganut ataupun pengamal fahaman itu, tetapi at least kita boleh bersetuju bahawa akidah mereka adalah akidah kufur. Sebab untuk menghukum seorang demi seorang itu tidaklah boleh berlaku melainkan iqamatul hujjah. Tetapi daripada segi dasar kita tak boleh bersetuju bahawa akidah itu tidak sesat ataupun tidak kufur. Ada yang kata bukan semua yang sesat, ada yang tak sesat. Saya tanya kembali, yang mana tak sesat pada hari ini? Tuan-tuan sendiri tahu berkiblatnya Syiah pada hari ini dengan negara mereka, iaitu Iran. Iran terbentuk pada hari ini melalui revolusi 1979. Yang mengangkat perkara tersebut adalah Khomeini. Dan itulah yang dipegang. Dan bukan cakap-cakap orang. Tuan-tuan boleh baca dalam buku dia, Al-Hukumat Al-Islamiyah Kashful Asrar. Buku dalam bahasa Arab, bukan di dalam bahasa Parsi. Ia boleh diakses, dia boleh dibaca. Siapa yang membaca di dalam kitab-kitab fiqh, dia akan melihat antara tabiat penulis-penulis ataupun fuqaha akan memulakan kitab fiqh ni dengan bab at-taharah, bersuci. Betul? Semua kitab Melayu ke kitab Arab. Ketika Khomeini, semoga Allah balas dia dengan yang seburuk-buruknya, dia menulis dalam kitab dia Kashful Asrar, dalam bab at-taharah. Dia telah memasukkan di dalam subtopik dalam Kashful Asrar dalam bab at-taharah tentang Nasibi. Di dalam Syiah, perkataan Nasibi adalah merujuk kepada orang yang tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Dan Khomeini menulis dalam Kashful Asrar, bahkan Aisyah, Az-Zubair ibn al-Awwam, Talhah bin Ubaidillah. Ni siapa ni? Zubair, Aisyah isteri Nabi. Zubair dan Talhah adalah min asyarat mubasysyirin bil jannah, 10 yang dijanjikan masuk syurga. Yang Nabi kata dengan lidah Nabi sendiri, Az-Zubair fil jannah, Talhah fil jannah, Abu Bakar fil jannah. Nabi sebut satu-satu nama 10 mereka yang dijanjikan di dalam syurga. Khomeini yang kita angkat sebagai revolusi 1979 menyebutkan di dalam kitab dia bahawa Talhah, Zubair, Aisyah lebih najis daripada babi dan juga anjing. Bermaksud apa? Kalau kita boleh untuk menerima, saya tak tahu di atas agama apa dan politik apa yang kita ingin pertahankan. Tuan-tuan boleh buang Quran dan tuan-tuan boleh buang Bukhari, Sahih Bukhari. Sebab tuan-tuan rasa kalau tidak ada dengan wujudnya sahabah, tuan-tuan boleh dapat Quran? Sahih Bukhari ini boleh dikira bermaksud Quran dan juga Sahih Bukhari ini perlu untuk diragui kerana telah pun berada pada periwayatan yang sangat penting, iaitu sahabah telah pun kafir. Pada Syiah, kita tahu pada berkumpulnya para sahabah yang paling ramai pada perhimpunan terakhir Nabi di Padang Arafah, yang menjangkau kepada 100,000 orang sahabah. Bagi Syiah yang Islam hanyalah Syiah yang ada pada hari ini yang berpusat di Iran, hanyalah yang wujud yang Islam adalah 7. Bermaksud 99.9% adalah kafir. Ali, Fatimah, Bilal dan sebagainya, Salman al-Farisi, Miqdad ibn al-Aswad, itu sahaja yang dikira sebagai Islam. Dan mereka beranggapan bahawa Quran yang tuan-tuan baca ini
Al-Quran yang tidak lengkap. Antara tugas Mahdi, salah satu daripadanya adalah untuk membawa semula mushaf yang dipanggil mushaf Fatimah, yang hilang daripada ada pada ahli sunnah, 2/3 daripadanya hilang. Mahdi akan diturunkan untuk membawa dan menyempurnakan 2/3 lagi yang telah dibuang oleh Uthman, kata Syiah. Saya nak tanya pada tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang turunkan Quran dan kami akan jaga Quran, pelihara Quran. Kalau kita melihat kepada set akidah tu, bermaksud orang yang beriman dengan akidah itu telah pun mengkufuri ayat ini, betul ataupun tidak? Siapa yang mengkufuri ayat ini, dia Islam ataupun kafir? Kafir. Yang mana apabila sebahagian daripada orang menganggap tak boleh untuk menganggap akidah dia itu sebagai akidah kufur, sedangkan orang yang sama juga bila kata tak laksana hudud, kira kafir. Tapi apabila melihat kepada orang yang menolak langsung ayat Quran secara literal, tiba-tiba dia kata tak boleh nak kafirkan ataupun tak boleh nak kata akidah itu kafir. Double standard, tak konsisten. Dan di antara tugas Mahdi dan di antara salah satu akidah di dalam Syiah Itsna Asyariyah, adanya ar-raj'ah. Ar-raj'ah maksud dia balik, raja'ah balik. Apa maksud dia? Akan dibalikkan semula Ali, sebelum daripada kiamat dibangkitkan semula Ali akan dibangkitkan, dihidupkan semula, dan dihidupkan Abu Bakar dan juga Umar. Ali akan pergi kepada keduanya dan akan disembelih Abu Bakar dan Umar oleh tangan Ali. Can you imagine? Dan di antara salah satu perkara yang sangat penting di dalam Syiah adalah mut'ah. Mut'ah telah pun dimansuhkan di zaman Nabi SAW. Kita perlu precise lambat ni. Ada Nabi benarkan perkahwinan sementara disebabkan mereka berada di kawasan peperangan. Kemudian Nabi haramkan dan Nabi mansuhkan. Syiah menyatakan la yu'minu ahadukum hatta tatamatta'. Tak beriman di kalangan kamu sehinggalah mereka itu bermut'ah. Even kepada isteri orang pun dibenarkan untuk bermut'ah. Jangan ditanya status dia. Orang yang nak pertahankan Syiah dan juga nak mempertahankan RUU 355, yang ini saya beyond daripada politik. Kalau katakan dia orang yang sama, tiba-tiba dalam jiran masjid ni ada orang yang pergi buat pesta seks di atas nama mut'ah, tiba-tiba mai datang dan juga ketuk, awak tak boleh buat benda ni, haram, panggil orang pergi buat. Kemudian dia kata ini khilaf mazhab Islam. Tuan-tuan boleh terima? Kalau tuan-tuan boleh menerima naratif orang itu dan kelompok itu bahawa ia bukan sesat, ia sebahagian daripada Islam, maka konsekuensi itu patut juga diterima. Tuan-tuan akan melihat kalau ia dibenarkan untuk mereka memukul badan dan menyeksa tubuh kerana mengingati kematian Al-Husain ibn Ali. Sebab itu kenapa tuan-tuan akan melihat di media sosial pertembungan ini sangat berat. Untuk memahamkan yang di bawah, jangan ta'assub buta sehingga menepikan akidah yang sahih. Itu perkara yang penting. Bukan untuk kita berfikir apa percaturan untung dan rugi dalam pilihan raya dan undi orang, sehingga akidah ahli sunnah dan juga para sahabat dijadikan perjudian di atas politik anda. Kita kata Quran dan sunnah di atas, Quran dan sunnah di atas, tiba-tiba bertembung menjadi begini. Agama apa yang anda sedang bawa? Sahabat dibenarkan untuk, ataupun kita memekakkan telinga apabila mereka membenarkan dan mereka memaki hamun sahabat.
di dalam salat kunut mereka. Mereka membaca Allahumma la'an Abu Bakrin, Allahumma la'an Umar. Ya Allah, laknat Abu Bakar, laknat Umar. Sebab itu bab ini dibawa oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahih dia. Alamatul iman hubbul ansar wa bughdul ansar alamatul nifaq. Dan membenci dan membenarkan orang memaki hamun, membenci sahabat adalah tanda munafik. Munafik aqidah. Bukan perlakuan orang munafik. Satu orang yang mungkin dia kaki menipu, dia ada perangai munafik, tapi akidah dia tidak nifaq. Tetapi pembenci kepada sahabat dan membenarkan pemakian dan penghinaan terhadap sahabat adalah nifaq asli, khalis, yang mana Quran menyatakan mereka berada pada tempat yang terbawah dari dalam neraka. Hati-hati. Kita boleh berpolitik tapi jangan menggadaikan maruah para sahabat. Perkara itu saya bentangkan untuk tuan-tuan mula berfikir. Tapi inilah negara demokrasi, hak masing-masing, dan tuan-tuan akan berdiri di hadapan Tuhan dan Tuhan akan bertanya ketika orang memaki kamu dan kau mempertahankan sebahagian manusia. Dan engkau wala taqfu ma laysa laka bi'ilm inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengambil satu pendirian yang engkau tidak ada ilmu tentangnya. Penglihatanmu, pendengaranmu dan juga jiwamu akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat esok. Seterusnya Al-Imam Al-Bukhari membawa dalam bab yang baru, minad din al-firaru minal fitan. Daripada Islam adalah untuk lari daripada fitnah. Apa maksudnya? Fitnah di dalam Islam ataupun di dalam teks Islam adalah bermaksud satu keadaan yang boleh menyebabkan kita tidak mampu untuk membuat satu keputusan yang tuntas di atas perkara yang seakan-akan baik tapi nampak buruk, ataupun perkara buruk tapi ada di belakangnya kebaikan. Antaranya dalam isu Syiah, dia adalah fitnah yang menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan wala kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Adakah untuk memilih di antara sahabat ataupun memilih kepada manusia yang lain atas nama apapun gelaran dia? Maka itu adalah fitnah. Al-Imam Al-Bukhari membawa bab ini dengan kata dia, haddatsana Abdullah bin Maslamah عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي مسعود الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. Menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Yang ini penting dalam ilmu hadis. Kadang-kala nama yang sama dan gelaran ataupun nisbah itu memberikan ruang perbezaan yang sangat besar. Ruang yang sangat besar. Al-Qa'nabi adalah salah satu ruwat ataupun rawi dalam sahih dalam Muwatta' Malik. Al-Imam Malik mengambil riwayat daripada dia. Ataupun riwayat yang wujud di dalam ataupun riwayat yang wujud di dalam Muwatta' Malik. An Malikin, daripada Malik, an Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah, yang mana atuk dia iaitu Al-Harith yang beralam jahiliyah. Al-Harith bin Sa'sa'ah, Abdurrahman mengambil daripada ayahnya Abdullah bin Abdurrahman. Kata dia daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushiku an yakuna khaira malin." Akan datang pada satu zaman yang mana harta seorang muslim itu
ghanaman, berada pada seekor kambing, yatba'u biha sya'fal jibali, yang mana dia dibela di kawasan puncak gunung, wa mawaqi'al qatri, ataupun tempat lereng kawasan hujan turun, ataupun sungai yang daripada puncak gunung ataupun bukit. Yafirru bidinihi minal fitan. Kenapa dia berada di situ? Kerana harta muslim yang terbaik ketika itu ada di sana. Hadirin mukminin, ini adalah gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan bermaksud Nabi suruh kita untuk duduk di kawasan gunung. Tetapi apabila dia duduk, kita berada dalam kehidupan hari ini, berapa banyak daripada harta kita yang Allah uji dan fitnah, kita tak boleh terlepas daripada riba. Kita tak boleh terlepas secara completely free from riba usually. Kita tak boleh. Bahkan kita tertakluk dan juga terikat dengan banyak sistem yang terikat dengan riba. Dan kadang-kadang kita di dalam merasakan sesuatu dosa itu, kadang-kadang dia termakan ataupun terpegang anjing, dan terpegang konon-kononnya dulu ada DNA khinzir, dia jadi sangatlah takut sampai nak kena minum air tanah. Dan sehingga pada tahap yang dia rasa kelang kabut sehingga nak kiamat hidup dah. Macam sebahagian orang melawak, ada orang pergi ke kawasan selatan Thailand pergi buat maksiat. Selesai urusan haram dia turun-turun daripada hotel, dia cari mana restoran halal. Dia rasa yang dia buat sebelum tu halal kot. Dia rasa halal bagi dia adalah makan sahaja. Dan dia tak merasa untuk bertaubat ataupun kelang kabut macam terpegang khinzir ataupun terpegang anjing ketika dia makan ataupun dia makan daripada riba. Tidak ada satu dosa yang Allah rakamkan di dalam Al-Quran yang Allah melancarkan perang dan nabinya melancarkan perang. Fa'dhanu biharbin minallah, dan izinkan Allah dan Rasulnya berperang bagi pemakan riba dan pengambil riba. Tak ada. Ketika orang berzina, Allah Azza wa Jalla menyatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina, dia adalah fahisyah. Betul? Quran kata. Tetapi di dalam surat Ali Imran, Allah menunjukkan bagaimana rahmat Allah bagi orang pelaku zina, pelaku fahisyah. Fa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim. Allah sebutkan bagaimana orang yang melakukan fahisyah, ayat sebelum daripadanya. Allah lihat bagaimana Allah menyediakan syurga bagi orang-orang yang bertakwa. Dan di antaranya adalah orang yang melakukan fahisyah, dia ingat Allah dan dia berzikir kepada Allah, dia memohon ampun pada Allah, Allah ampunkan dia. Tetapi perkataan Allah Ta'ala menyatakan Allah serang, Allah perang. Perang apabila cara berdamai telah pun selesai. Betul? Dalam Islam, peperangan adalah jalan yang terakhir setelah diplomasi, setelah semuanya tidak dapat diambil kira, maka berlaku peperangan. Allah melancarkan perang bagi pemakan dan pengamal riba. Dan itu yang menjadi masalah pada kita. Dan Nabi kata sehingga pada satu zaman nak melihat kepada harta yang betul-betul suci, dia berada pada kawasan-kawasan yang tak terlibat dengan manusia. Sehingga pada tahap begitu sekali. Seterusnya bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ana a'lamukum billah. Dalam bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, ana a'lamukum billah, aku yang paling tahu tentang Allah azza wa jalla, wa anna al-ma'rifata fi'l al-qalb,
Dan pengetahuan itu adalah perbuatan hati. Berdasarkan firmanullah Ta'ala, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum, tetapi Allah mengambil apa yang ada di dalam hati-hati kamu. Haddatsana Muhammad bin Salam, menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam. Muhammad bin Salam adalah guru kepada Al-Imam Al-Bukhari. Dia menyatakan akhbarana Abdah, menceritakan kepada kami Abdah. Abdah adalah Abdah bin Sulaiman Al-Kufi. An Hisham, daripada Hisham. Hisham adalah anak kepada, cucu kepada sahabi Hisham bin Urwah bin Zubair ibn al-Awwam. Hisham ibn Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam. Dan dia menyatakan an abihi, daripada ayah dia, iaitu Urwah bin Zubair, daripada Aisyah radhiyallahu anha. Siapa dia pada Aisyah? Az-Zubair ibn al-Awwam mengahwini adik ataupun kakak kepada Aisyah, iaitu Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar. Sebab itu ketika Abdullah bin Zubair dibunuh, Abdullah bin Zubair dia dibunuh di Mekah oleh Al-Hajjaj. Asma adalah isteri Az-Zubair. Dia adalah sahabiyah. Dia bunuh Az-Zubair dan dia pergi berjumpa dengan Asma di dalam Masjidil Haram. Ketika Abdullah bin Zubair berkubu di dalam Masjidil Haram, Al-Hajjaj datang untuk menyerang dia kerana mengkritik dan tidak bersetuju dengan pemerintahan Bani Umayyah ketika itu yang menzalimi rakyat. Apabila datang dan dia bunuh, dia bertemu dengan Asma. Asma melihat kepada dia. Dia kata, ya ummah, wahai ibu. Itu panggilan hormat. Dan Asma menjawab, lastu ummak, aku bukan mak kau. Maka anak dia baru dibunuh secara kejam oleh Al-Hajjaj. Al-Hajjaj juga pembunuh kepada seorang tabi'in yang besar, Sa'id bin Jubair. Dalam dialog dia yang panjang dan hebat, dia dengan Sa'id bin Jubair. Kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum minal a'mali bima yutiqun. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul, apabila mengarahkan sahabat, Nabi akan mengarahkan sahabat dengan benda yang mereka mampu. Yang mereka mampu. Yang ini adalah perbuatan Nabi. Kita perlu tahu satu benda, yang mana apabila Nabi arahkan kepada kita, itu adalah syariat. Itu adalah syariat. Dan apabila kita belajar agama daripada sunnah Nabi, tuan-tuan dan puan-puan yang berada di sini, Allah rezekikan akal. Ada orang yang mula berkempen, saya tak tahu, mungkin dia pemain sini kan. Dia kata kita orang awam, kita tak perlu untuk tahu dalil dan tak perlu tahu Quran dan juga sunnah. Ini satu projek pembodohan masyarakat Islam. Membodohkan masyarakat Islam. Apabila kita tidak dibenarkan tahu apa yang dibincangkan, dia kata apa yang telah ditetapkan oleh para ulama itu cukup, tuan-tuan. Kita ni orang awam, kata dia. Kita tak perlu tahu apa yang diputuskan oleh mufti dan para ulama itu, bercukupanlah kita. Tuan-tuan bukan pandai mana. Bermaksud kita ni perlu kekal bodoh. Jangan membaca. Begitu juga kalau saya nak katakan konsistennya kita apabila dalam bidang yang lain. Selalu tuan-tuan pergi kedai kereta, katakan saya tak boleh pertikai. Tuan-tuan mungkinlah sebahagian tu kereta keluaran tempatan yang kadang banyak masalah itu, masalah ini. Kita kata yang ni sekejap lagi power window masalah, yang ini. Kemudian
salesman kata, awak memang engineer bahagian otomotif kah? Kata, tak, saya pegawai kerajaan. Habis tu yang duk tanya banyak sangat pasal apa? Kalau awak engineer otomotif tak apa, saya boleh terima. Boleh ke macam tu? Tak boleh. Kenapa kita bagi komen? Sebab kita buat bacaan. Kalaulah begitu, generasi awal di kalangan para ulama adalah orang yang paling salah. Imam Malik ada anak muridnya, iaitu Al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. Betul? Kenapa Imam Syafi'i pergi buat mazhab baru ataupun membentuk gaya pemikiran baru? Salah Imam Syafi'i. Cukuplah Imam Malik sudah ada. Betul? Kalau kata ustaz tersebut, ini adalah proses menyebabkan orang tak boleh berfikir, jangan berfikir. Apa saja yang dikatakan di sini jangan dipertikai. Sebab tu kempen kita, even saya secara peribadi, tuan-tuan boleh membuktikan pandangan saya silap. Buktikan dengan fakta, insya-Allah kita tarik balik kalau salah. Tapi kita cuba untuk orang mendengar Al-Quran, berfikir tentang Quran. Bukankah Allah Ta'ala kata, afala yatadabbarun Al-Quran? Tidakkah kamu berfikir tentang Quran? Afala yatafakkarun? Supaya berfikir. Kalau hanya mendengar apa yang orang agama kata dan tak boleh untuk membaca pandangan yang lain, kenapa wujudnya 4 mazhab? Patutnya dalam 4 mazhab hanya cukup dengan mazhab Hanafi saja. Sebab mazhab Hanafi yang paling senior. Al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit meninggal pada tahun 150 Hijrah. Yang lain tak boleh wujud. Kerana apa? Sudah pun ada ulama. Kerana kita belajar dan kita mencari kebenaran. Ini perjalanan yang panjang. Belajar. Bukan hanya mendengar. Kalau ketika manusia itu dia dilahirkan, satu orang Muslim berada di dalam masyarakat Syiah, bermaksud dia hanya kena perlu dengar apa yang ayatullah dia kata. Sebab itu ulama dia. Tiba-tiba dia pergi membaca tentang ahli sunnah. Dia kata jangan baca tentang ahli sunnah. Sebab ahli sunnah ini adalah ulama yang lain. Awak sudah pun ada ulama. Jangan pergi baca dan juga berfikir tentang benda yang lain. Adakah begitu? Kita pun apabila belajar, tiba-tiba tuan-tuan dan puan-puan melihat ada satu tanda. Yang ini yang salah, yang itu yang betul. Tinggalkan saya. Cari kebenaran melalui pembelajaran, pembacaan, penilaian. Kerana kita dalam kehidupan mencari benar. Bukan hanya berpegang dan juga kekal jumud hanya pada satu orang. Tuan-tuan ada hak untuk balik membaca dan buat penilaian dan buat pemilihan sendiri, memutuskan pada diri sendiri dengan kadar akal kita. Saya ni tak tahu apa ustaz. Dah tak tahu apa, belajar. Ustaz tak bagi belajar. Ustaz kata duduk situ saja, jangan fikir, jangan tanya. Sudah jadi bodoh macam itulah. Sebab itu idea-idea macam ini sangatlah buruk. Dahlah tak tahu sehingga menghina sunnah Nabi SAW. Duk pergi pemainkan takbir setentang dengan bahu. Tuan-tuan buka dalam Sahih Bukhari ni, memang ada. Al-Imam Al-Bukhari dengan pandangan hadwa mankibai. Dia kata tak ada. Para mazhab Syafi'i semua katakan berada razakh. Yang ini berada pada bahu, pada cuping telinga, setentang jari itu dengan telinga. Itu salah satu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Dan memang ada 3 hadis berbeza. Kalau kita kumpulkan, kita akan lihat kawasan paling minimum adalah bahu, yang paling maksimum adalah telinga. Maksudnya yang lebih daripada telinga itu tidak sunnah. Bahkan di kalangan para sarjana menyatakan mengangkat takbiratul ihram. Takbiratul ihram bukan angkat tangan. Takbir apa dia? Allahu Akbar. Sebahagian mazhab di dalam Islam menganggap bahawa tidak wajib untuk mengangkat tangan. Hanbaliyah wajib. Sebahagiannya kalau takbir Allahu Akbar dan dia terus qiyam, ataupun dia tidak meletakkan tangan. Sebab mereka menyatakan yang sunnah muakkadah itu adalah angkat takbir. Sebut Allahu Akbar wajib kerana dia rukun, takbiratul ihram. Tetapi mereka berbeza pandangan.
Dia kata tak ada di kalangan para ulama kata jari itu setentang dengan bahu. Saya kata ini pembohongan. Tuan-tuan buka seperti yang disebutkan Ibn Hajar Al-Asqalani, merakamkan perkataan Ibn Abdul Barr, menyatakan atraf hadwa mankibai, yakni bi atrafi asabi'ahu, dengan pada hujung jari itu pada bahu. Tak terkeluar daripada Ibn Abdul Barr dalam mazhab Al-Imam Malik rahimahullah. Nak tipu orang biasa boleh Nak tipu orang biasa. Sebab tu kata Buya Hamka, hebatnya orang di tanah, orang-orang agama di tanah Melayu dalam buku dia, bukan kerana ilmu yang ada di dada, tetapi baju dengan pisang sesikat, number one dress kan dia punya timbul dengan pisang sesikat, dan di tangannya surat tauliyah. Sebab Buya Hamka dia diharamkan untuk datang ke tanah Melayu untuk bercakap agama pada hayat dia. Dan dia kata di tanah Melayu itu bukan hebat pada ilmunya, hebat kerana apa? Dia ada status quo. Tuan-tuan lihat dalam dunia negara-negara diktator, negara-negara dunia ketiga yang tidak maju, cara yang paling ampuh, jangan bagi rakyat cerdik. Apabila rakyat telah mendapat, dan di Malaysia rakyat mula bangkit dan memberikan pandangan berbeza. Tuan-tuan tengok parlimen-parlimen di pusat-pusat negeri, ibu negeri, dia berbeza dengan majoriti. Kerana apa? Di pusat-pusat negeri ini taraf pendidikan rendah ke ataupun tinggi? Tinggi. Hanya pada tahap taraf pendidikan yang tinggi, orang akan mula untuk berbeza, orang akan stand for the right. Kerana orang cerdik, dia akan mencabar status quo. Dia akan ada masyarakat sivil yang tidak memerlukan kepada kerajaan, dia boleh untuk berdiri sendiri. Kau bagi rasuah, kau tak bagi rasuah, aku boleh hidup. Sebab itu untuk mengekalkan kuku besi bagi setiap orang, jadikan rakyat bodoh dan juga jadikan rakyat bergantung kepada aku. Bila nak beli rakyat terpaksa bagi duit, oh dia kata baguslah bagi duit. Kerana kebergantungan. Sebab itu dalam dunia luar yang lebih maju di barat, kerajaan tak boleh buat apa. Hari ini katakan Tinio ini bagus, kekal. Tinio ini buruk, jatuh. Berlaku perubahan. Kerana rakyat makin cerdik daripada penilaian mereka. Inilah naratif yang dibawa dalam negara-negara mundur. Rakyat jangan jadi cerdik. Bila dia jadi cerdik, dia boleh akses kepada luar. Dia akan melihat, tak patut macam ni, kita boleh buat lebih baik. Macam kita tak ada maklumat, barang tu sepatutnya RM10, kawan tu jual RM100. Kan? Kita tak boleh tahu. Oh mungkin ni memang harga dia kot. Tiba-tiba ada internet, kita ada ilmu, kita cek. Oh harga dekat tempat lain di luar negara tak ada sampai macam ni, lebih murah. Menyebabkan apa? Kita kata, awak salah. Menyebabkan dia telah pun terkantoi daripada penipuan dia. Dia tak boleh nak meneruskan penipuan dia. Yang kita kata setentang dengan bahu, setentang dengan apa semua ini di dalam mazhab 4. Oh kita tak boleh keluar dalam mazhab Syafi'i. Tuan-tuan betul kita ada Syafi'i. Tuan-tuan angkat jari ya. Saya ulang mungkin saya benar. Asyhadu an la ilaha illallah. Tuan-tuan turun tak? Turun tak lepas tu? Tak kan? Kebanyakan tak terus sampai habis. Itu kan mazhab Syafi'i. Asyhadu an la ilaha illallah, dia turun balik. Zikir kuat lepas salat. Ini bukan mazhab Syafi'i. Sorry to say. Zikir kuat mengangkat suara selepas salat secara beramai-ramai dengan satu suara ala mazhab Zahiri, Ibn Hazm Al-Andalusi, keluar daripada 4 mazhab. Keluar daripada 4 mazhab. Kenapa kita raikan? Sebab kita tak mau jadi perkara yang besar. Kerana Al-Imam Syafi'i boleh dikuatkan.
Sehingga saya hafal teks itu. Wa akhtaru lil imami wal ma'mumi an yadhkurallaha ba'da al-insirafi min as-salah. Al-Imam Syafi'i. Ini Syafi'i tulen ni. Muhammad bin Idris Syafi'i. Lahir 150, meninggal 150, meninggal 204. Bukan Syafi'i belakang rumah kita, tepi rumah kita, depan rumah kita. No. Bukan wakil jabatan itu, jabatan ini. Tak. Ini Muhammad bin Idris Syafi'i. Dalam kitab yang ditulis oleh dia, antara sebahagian dalam magnum opus dia, dalam amalan selepas daripada salam, Al-Imam Syafi'i kata, wa akhtaru lil imami wal ma'mum, aku memilih pandangan bagi imam dan makmum, ayyadhkurallaha ba'dal insirafi minas salah, untuk dia berzikir selepas habis pada salat. Imam Syafi'i kata apa? Wa yakhfiyana dzikra. Khafi apa? Tuan-tuan belajar tajwid ikhfa, sembunyi. Dan keduanya makmum dan imam sembunyikan zikir. Wa yakhfiyana dzikra. Illa, melainkan ketika yuridu ayyuta'allama min, nak dipelajari daripadanya, thumma yusir, dan kemudian hendaklah dia disirkan balik. Asrar, sir itu maksud dia rahsia, dirahsiakan balik. Itu mazhab Syafi'i. Itu ampunya kata Muhammad bin Idris Syafi'i. Bayangkan. Sebab itu kita kena tahu, apabila kita nak kata betul-betul nak ikut, banyak benda sangkut. Zakat tuan-tuan bagi duit. Mazhab Syafi'i tak terima, bukan tak terima, tak sah bayar guna duit. Kuat hujah mazhab Syafi'i. Dia kata apa? Sebab zaman Nabi ada duit atau tidak? Ada. Sebab tu ada dirham, ada dinar. Dirham duit perak, dinar duit emas. Ada dirham, ada dinar. Kenapa Nabi tak arahkan duit digunakan ketika itu? Dengan kewujudan shilling, emas dan perak, Nabi kekal menyuruh untuk qutul bilad, makanan bilad untuk dikeluarkan. Itu pandangan mazhab Syafi'i. Oleh yang demikian, tidak ada alasan melainkan mesti dibayar dengan makanan di dalam negeri tersebut. Please be consistent. Itu kita katakan. Oh, part ni tak boleh, part ni boleh pula. Bak duit boleh saja. Tazan. Sebab itu kita katakan, kalau nak jadi semua, jadi semua. Tapi janganlah menjadi sangat tidak konsisten. Buruk benar nampaknya. Dalam bab ni dibenarkan, dalam bab itu tidak dibenarkan. Kemudian hina pula sunnah. Cakap benda perkataan yang tak elok. Cakap yang tak elok. Apa benda yang tak dipersetujui. Bahkan saya bukanlah di kalangan orang yang, walaupun saya cenderung kepada mazhab salaf, ataupun untuk pergi membantu orang memahami sunnah, tapi kita kena tahu satu perkara. Dakwah dia ada perkara yang kita boleh untuk berkeras dalam akidah. Tapi kadang dalam masyarakat ada manusia yang kalau Allah tak rezekikan kita dengan hidayah untuk tahu tentang sunnah, Allah tak bagi. Kita sabar dan buat perlahan-lahan. Tetapi apabila ada orang menghina perkara yang berkaitan dengan sunnah seperti ini, kita tak akan berdiam diri dan kita akan berikan penjelasan. Kan? Hadis ini saya bacakan habis adalah hadis yang sangat dekat dengan masyarakat kita. Apabila kita katakan ini Nabi SAW buat, dan dalam hadis dia kata Nabi lain, kita lain. Biarlah Nabi macam mana. Betul ke perkataan itu? Tuan-tuan, ayat itu telah pun digunakan oleh para sahabat sebelum daripada kita. Apa kata para sahabat ketika Aisyah kata tadi, Nabi SAW apabila menyuruh amarahum minal a'mali bima yutiqun, apa yang mereka mampu. Sebab Nabi dalam hadis yang lain, Nabi kata innallaha la yamul walakinnakum tamullun. Allah tak bosan, kamu yang akan bosan. Kita manusia, kita bukannya satu tahap mesti iman kita pada tahap yang statik paling maksimum. Tak, dalam beberapa keadaan
bukan beberapa, banyak keadaan iman kita tercabar dengan gangguan syaitan. Apa kata para sahabat bila Nabi suruh buat benda yang berpada, al-iqtisad, benda yang berpada-pada fil a'mal? Mereka kata, inna lasna kahayatika ya Rasulullah, kami ni bukan macam kau wahai Rasulullah. Qad ghafara Allah, inna Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah dah ampunkan dosamu yang telah lalu dan akan datang. Ayat tu sama tak dengan dialog hari ni? Kami ni tak sama, Rasulullah lain, kami lain. Nampak? Sahabat pun kata, inna lasna kahayatika ya Rasulullah, kami bukan seperti engkau Rasulullah. Adakah Rasulullah kata Rasulullah dalam keadaan yang biasa ketika menjawab balik? Tak. Rasulullah fayaghdabu hatta yu'rafa al-ghadabu fi wajhihi. Rasulullah menjadi marah dan nampak pada muka baginda sallallahu alaihi wasallam tanda baginda marah. Bermaksud perkataan itu perkataan yang benar ke salah? Salah. Bila ada orang gunakan hujah tu, kata dalam Sahih Bukhari, Nabi telah pun menjadi marah dengan kenyataan macam ni. Kita bagi tahu. Kata Nabi SAW, inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Sesungguhnya yang paling takwa dan paling tahu kepada Allah itu adalah aku. Tahap yang Nabi lakukan itulah paling maksimum, yang tak mungkin satu orang boleh melampaui Nabi SAW. Boleh kita kata, ya Nabi buat macam tu, tapi aku nak buat lebih baik daripada Nabi. Bahaya. Macam Nabi tak tahu benda yang lebih baik di sisi Allah itu apa. Sebab itu apabila Imam Malik, yang selalu saya ulang, melihat satu orang berada di hadapan kubur Nabi dalam keadaan berihram, Imam Malik faham dah perangai orang tu. Imam Malik tegur. Imam Malik tanya, kau buat apa? Dia kata, aku nak bermiqat di sini. Sedangkan Nabi bermiqat untuk melakukan haji dan umrah di mana? Di Dzulhulaifah, yang hari dikenali dengan Abyar Ali. Namanya Dzulhulaifah. Kemudian Imam Malik kata, tak. Jangan. Pergi ke Dzulhulaifah, miqat di sana. Ayat geng tu pun sama dengan geng zaman ni. Dia kata, takkanlah aku masuk neraka sebab aku miqat kat sini. Diriwayatkan oleh di dalam peristiwa dengan Imam Malik. Imam Malik kata apa? Engkau tidak akan ke neraka disebabkan engkau bermiqat di sini, tetapi engkau akan ke neraka kerana engkau menganggap perbuatan engkau lebih baik dan lebih mulia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biarlah kita berpada dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Tuan-tuan, Sahih Bukhari ni saya ingat kita semua ataupun kebanyakan masyarakat kita pun tak habis baca. Sungguh tak habis baca. Dia bukan buku novel, kan? Duk apa, saya kata ngotot baca sampai ke habis. Tak. Kita pun tak habis baca. Kita tak habis baca. Dan untuk pergi kepada keseluruhan yang ada itu pun jadi masalah pada kita. Tiba-tiba kita nak mencabar dan melampaui daripada apa yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih Bukhari dah dikira sahih semuanya secara kolektif lah, secara umum. Sahih Muslim pun kita kadang-kadang bermasalah. Tiba-tiba kita untuk pergi lajak menyanggahi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Al-Imam Ibn Hajar ketika mensyarahkan hadis ni, dia kata beberapa poin, antaranya kita diminta untuk fokus dan berpada pada sunnah yang telah pun banyak ni, bukan mencari jumlah yang banyak yang tidak bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Tuan-tuan, ada soalan? Termasuk yang Allah kata wala ta'kulur riba, jangan kau makan riba. Tetapi secara umum mereka yang membawa ataupun benda yang haram secara umum, terutama dalam riba, mereka yang memberikan jalan, yang membenarkan, maka yang membenarkan jalan ke arah riba, yang terlibat pada sekelumnya, dosa itu sudah tentu ia bukanlah dosa yang kecil. Kalaulah nak berpegang kepada teks yang khusus bagi pemakan riba,
yang terlibat dari perkara riba tu. Okey. Jadi kita katakan siapa yang memberi, siapa yang menguruskan benda tu, sudah tentu dia bukan berpahala lah. Sudah tentu tak berpahala. Dia tetap akan terlibat dengan dosa. Tapi kita tak kata, oh kau berdosa lah, kau terlibat. Nanti lo, kita kata kaedah umum. Mungkin kawan tu dia ada penjelasan lain kenapa dia masih lagi tak boleh keluar daripada ruang itu. Moga Allah ampunkan dia. Tetapi kita kata daripada segi dasar tak ada siapa yang boleh bersetuju makan riba, terlibat riba, beri riba, sedang bergelumang dengan dosa. Terutama pemakan riba yang menetapkan benda tu, yang mengambil manfaat daripadanya adalah mereka yang telah pun diisytiharkan peperangan oleh Allah dan Rasul dalam bab ini. Semoga Allah Ta'ala dalam jangka masa yang kita hayat ini, Allah mampu untuk menjauhkan kita ataupun meminimumkan penglibatan kita dalam riba. Dan Allah ampunkan segala dosa kita yang terlibat dengan riba. Dan sebolehnya untuk kita lari daripadanya. Okay? Nas'alullah ja'alna wa ja'alakum alladhina ittaba'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Nas'alullah ja'alna min muttabi'i bil kitabi was sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.